Kalau kita cari dekat internet, why children don't like science, susah sikit nak dapat hasil carian yang bagus. Kita akan jumpa banyak isu kalau kita tukar perkataan children kepada students. Why students don't like science? Dan akan ada banyak isu yang keluar. Sebab children by their nature susah untuk tak suka sains. Tetapi yang menyebabkan kanak-kanak hilang suka kepada sains ialah apabila children jadi students akibat daripada sekolah dan sistem pendidikan. Satu daripada topik yang sedang hangat dibincangkan di tanah air adalah berkenaan dengan kenapa berlaku kemerosotan pelajar-pelajar memilih untuk berada di dalam aliran sains di tanah air kita. So saya memang teringatlah ketika dalam Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara dahulu, memang itu salah satu daripada topik yang kita timbulkan. Kebimbangannya ialah kerana negara kita menghasilkan lebih kurang dalam 100,000 graduan STEM setiap tahun. Lebih kurang 25% menganggur untuk 6 bulan selepas menamatkan pengajian. Jumlah pelajar yang enrol dalam aliran sains juga secara konsisten menurun. Kami tengok data daripada tahun 2012 sampai 2017, walaupun sebenarnya kemerosotan itu dah berlaku sejak sekian lama. Jadi kita susah hati, kita fikir kenapa jadi macam ni kan. Kanak-kanak tidak membenci sains, tetapi mereka boleh hilang minat kepada sains kerana ada sesuatu yang tidak kena dengan bagaimanakah sains itu diajar. Satunya ialah sains kepada kita adalah mempelajari sesuatu yang Tuhan cipta. Untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui ciptaannya, kita kena ada curiosity dan kita kritikal dalam berfikir untuk menyoal, meneroka. Satu lagi mesej daripada Tuhan yang sama juga disampaikan olehnya melalui wahyu. Bila sains tidak diminati, kita tetap tak boleh lari daripada sains dalam kehidupan. Namun apa yang menang adalah pseudo-sains. Agama, kita tak boleh lari daripada agama, tetapi apa yang akan mendominasi masyarakat adalah pseudo-agama. Sains dan agama memerlukan sesuatu yang sama daripada manusia, iaitu critical thinking. Keinginan untuk menyoal, mengetahui, memahami dan mencari jawapan terhadap sesuatu. Kalaulah sains itu difahami sebagai meneroka, memahami alam sekitar, real life experience, perubahan dalam kehidupan juga boleh memainkan peranan. Masa saya kecil-kecil dulu, sekolah habis pukul 1.30. Weekend tak ada kelas tambahan kat sekolah. Apa yang saya sebagai kanak-kanak buat pada ketika itu adalah meneroka alam. Dalam rumah selalu kena marah dengan mak lah. Antara benda yang saya suka buat di satu peringkat umur ialah satu, saya suka korek barang permainan, buka skru nak tengok kat dalam untuk tahu macam mana benda ni boleh jadi macam ni. Kemudian yang keduanya, saya suka susun batu-batu kecil yang saya kutip daripada sungai. Saya susun dekat dalam longkang parit kat rumah tu sebab saya suka nak tengok macam mana air tu ditakung mengalir dan mak saya akan marah lah sebab saya membazir air. Habis duit bayar bil air kan. Kalau daripada luar pula, kami pergi mandi lombong. Dan bila mandi lombong, saya jumpa ikan, bawa balik rumah nak bela, letak dalam akuarium. Lepas 2 hari keluar kaki, rupa-rupanya bukan ikan. Berudu kan. Rupanya nak katak pula. Jadi curiosity tu datang. Benda-benda ni boleh hilang apabila berlaku perubahan gaya hidup. Persekolahan jadi padat, tak ada masa nak main. Belajar dan benda yang diajar pula ialah benda yang meaningless. Benda yang meaningless tu bukan meaningless kepada orang atas. Orang atas rasa benda tu meaningful sebab dia orang yang buat benda tu. Tapi meaningless kepada student. What's the point? Darjah 1 belajar benda ni, darjah 2 belajar benda ni. Kita rasa macam sains itu ialah ini adalah sekumpulan ilmu, sila belajar. Dan untuk menimbulkan kegairahan pada budak-budak ni, kita kena buat eksperimen, letup sana letup sini supaya budak nampak teruja. No, it goes deeper than that. Manakala yang di dalam kehidupan pula daripada rumah ialah kerana perubahan gaya hidup. Bila mana kita dah tak ada masa untuk bermain, kita dah tak meneroka alam, kita jauh daripada alam. Kemudian ditambah pula dengan gadget yang menyebabkan fokus kita ialah kepada sesuatu yang disediakan kepada kita. So daripada kecil lagi kita adalah consumer rather than producer, inventor, creator kepada something. Kita menghabiskan masa, kita tak develop imagination kita untuk create something. Sebaliknya kita hanya enjoy apa yang telah disediakan untuk kita. Kegairahan kepada sains, minat kepada sains itu
memerlukan untuk human nature itu kita nurture dengan baik. Tabiat semula jadi, fitrah manusia tu kita berikan ruang. Agak ganjil, macam mana boleh kalau seseorang itu seorang Muslim, untuk dia itu tak minat sains. Sedangkan Al-Quran itu sentiasa menekankan tentang alam sekitar. Fikir. Kenapa tak fikir? Kenapa tak renungkan? Ayat yang pertama sekali turun dah pun tentang sains. Iaitulah bila Allah turunkan wahyu yang pertama, Allah suruh baca, dan baca itu sebagai proses untuk kita meneroka. Tetapi baca itu dibimbing dengan tujuan yang maha tinggi. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan kalaulah persoalan timbul, siapakah Tuhan yang dimaksudkan itu? Allah bukan kata Tuhan yang kamu sembah dekat masjid, Tuhan yang kamu sujud dalam solat, tak. Tapi Allah kata Tuhan yang mencipta. Allah kali pertama memperkenalkan dirinya di dalam wahyu itu adalah sebagai pencipta. Dan sudah tentu untuk mengenali pencipta, jalannya adalah dengan memerhati ciptaannya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia mencipta manusia daripada segumpal daging yang tergantung. Sesuatu yang 1400 tahun sudah, 1500 tahun sudah, orang tak tahu. Orang tak tahu bagaimanakah rupa awal kejadian manusia dalam rahim kerana belum ada X-ray, belum ada sebarang teknologi. Tetapi Al-Quran tu dah describe dengan begitu sekali. Tapi benda ni, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu dekat sekolah tidak boleh timbulkan curiosity kepada budak-budak dengan, kamu tahu tak dalam Quran ada cakap macam ni. Oh, budak-budak pun macam, wow, dahsyatnya. And then it stop. Macam tu saja. Tak jadi. Sebaliknya, budak-budak perlu diberikan ruang untuk mereka meneroka, berfikir, menyoal, bertanya dan tidak dijajah oleh skema jawapan. Saya rasa bersalah membincangkan topik ini kerana saya adalah pelajar aliran sains tulen yang meninggalkan bidang tersebut. Naratif kecil saya ialah kerana saya suka sains dan saya bertuah kerana saya pergi ke sekolah yang terbaik pada masa tersebut. Tetapi bila saya masuk, cuma naratif saya ketika itu ialah saya nak dalam SPM saya still boleh ambil bahasa Arab. Tu je. Saya tak nak buang sains, tapi saya nak ada bahasa Arab. Tapi sistem tak membenarkan pada masa tersebut, terlebih subjek. Tapi saya masih ingat, bila saya masuk makmal, walaupun uji kaji yang dilakukan begitu hebat, tetapi saya berfikir dengan persoalan yang berbeza. Saya masih ingat lagi, dalam kelas biologi, kami sepatutnya membedah lipas. Sebelum kita bedah lipas tu kita kena matikan dulu tanpa mengubah anatomi dia lah. Caranya ialah dengan menggunakan formalin kalau tak silap saya. Entah macam mana ada di kalangan classmate kami ni yang tak tutup balang formalin. Jadi formalin tu dia meluap keluar sehingga satu kelas meloya nak termuntah. Jadi kami, kenapa ni? Akhirnya semua orang keluar daripada kelas. Dan bila keluar daripada kelas, cikgu kata, kamu tahu kenapa kamu semua rasa nak termuntah? Kata cikgu, sebabnya lah kerana kamu cuai, kamu tak tutup balang formalin tu. Jadi saya sebagai pelajar yang datang daripada sekolah yang dhaif sebelumnya dari segi facilities, yang saya fikirkan ialah hebatnya sekolah ni begitu kaya, mewah. Demi untuk mengingatkan pelajar supaya jangan lagi buat kecuaian macam ni, dibiarkan satu balang formalin kering. Begitu juga masa buat uji kaji lain. Apa nak semua dapat mewah. Kenapa sekolah saya dulu tak ada peluang yang macam ni? Punyalah susah cikgu nak mengajar, kena catu dan juga kena kongsi ramai-ramai untuk tengok satu uji kaji sebab tak cukup duit. Jadi pertanyaan di kepala saya pada masa itu ialah kenapa kualiti pendidikan di sekolah baru saya sebagus ini. Walaupun saya menikmatinya, tapi saya keheranan kenapa sekolah yang sebelumnya tidak begitu. Kenapa allocation budget tak sama di antara sebuah sekolah dengan sebuah sekolah yang lain. Dan pada masa itu tidak ada sesiapa yang menghalang saya daripada menimbulkan pertanyaan tersebut. Dan saya kekal hidup daripada umur itu sampailah sekarang menjadi orang yang terus bertanya, terus menyoal. Dan ketika ini, apabila saya menerima diagnosis sebagai seorang ADHD, saya sangat menghargai maklumat sains. Saya teruskan membaca, mengkaji untuk faham sebab saya ada apa yang diperlukan untuk agama saya terokai, sains juga saya terokai walaupun saya sudah 30 tahun meninggalkan alam persekolahan. Dan sebagai seorang yang memberikan perhatian penting kepada kualiti sistem pendidikan, itulah benda yang telah dibunuh oleh sistem pendidikan kita, iaitu ruang untuk pelajar-pelajar berfikir, meneroka yang telah Allah tanamkan sebagai sebahagian daripada fitrah mereka. Disebabkan oleh kegelojohan sistem yang ada pada hari ini,
menyumbat macam-macam benda kepada kanak-kanak sehingga bila mereka mula sahaja berkenalan dengan sekolah, children bertukar menjadi student. Children suka sains, tetapi students tak suka sains kerana mereka telah dirosakkan oleh sistem pendidikan. Akibatnya, sains tidak dijamah oleh masyarakat yang suka berfikir, lalu mereka dalam soal pemakanan, soal perubatan, soal kehidupan, malah sampai kepada soal qada, qadar, takdir, kemajuan, habit, tabiat diri, mereka pergi kepada sains palsu, pseudosains, dan benda yang sama jugalah terjadi dalam bidang agama. Apabila berfikir kritikal, menganalisis dimatikan dalam pembelajaran agama, sama ada agama itu terperangkap di dalam ketaksupan ataupun yang menang adalah pseudo agama. Jadi kalau kita serius untuk address isu kenapa pelajar tidak minat sains, ubah sistem pendidikan agar berhenti membunuh fitrah kanak-kanak. Wallahualam. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.